ulama menyebutkan iaitu bermulanya penghayatan ataupun bermulanya khusyuk kesempurnaan solat itu bagaimana seseorang hamba Allah mengekspresi terhadap seruan azan. Adakah kita setelah kita mendengar seruan azan itu kita terus mentakzimkan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala lebih daripada segala-galanya. Lebih daripada segala-galanya. Kita dengar perkataan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Bilal azan, Bilal ataupun muazzin. Bila kita dengar seruan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bagaimana perasaan kita pada ketika itu? Adakah kita rasa ta'zim dengan kebesaran Allah? Adakah pada waktu itu kita teringatkan perintah Allah yang utama yang akan menjadi awal hisab, menjadi pertama atau perkara pertama yang akan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti, adalah salat itu sendiri, as-salat. Jadi adakah waktu itu kita teringatkan kepada salat? Adakah waktu itu kita teringatkan tentang perintah-perintah Allah yang merupakan imtithali awamirillah ta'ala, merupakan perintah-perintah Allah yang solat itu sendiri merupakan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tengok sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah-sirah para sahabat radhiyallahu anhum warḍah, yang mereka ni apabila mereka mendengar surat azan, mereka terus merasa gemetar hati mereka, mereka merasakan bahawa mereka ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati perintahnya. Ini adalah seruan Allah, tak boleh tidak, aku mesti kena laksanakan. Itu ya para sahabat radhiyallahu anhum warḍah. Dan ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat ini yang waktu ketika mereka ini bila melakukan sesuatu kerja, yang waktu itu ketika mendengar azan, terdengarnya suara azan, mereka tinggalkan kerja serta-merta. Sekarang ni kan budaya tu ada lagi. Yang mana? Kat Masjidil Haram, orang main sana kan. Habis tutup kedai-kedai. Kalau orang yang pergi biasa pergi umrah, tinggal tu kedai-kedai, tutup, tak layan dah. Dia tutup semua kedai, semayang dulu. Saya main ni. Jadi biar Islamiah ataupun suasana Islam itu masih wujud sampai sekarang lah di bumi Anbiya, iaitu Haramain itu sendiri. Baik, begitulah para sahabat. Nak dibanding para sahabat lagi-lagi lah. Tengah-tengah nak bina, nak buat satu binaan, nak cukupkan satu patah saja, nak cukupkan satu cukup kalau pun satu benda tu cukup, satu bangunan yang sempurna, tapi dia tinggalkan terus melakukan solat. Tambah kita lagi Allah jumlah dia sangat. Boleh lagi kita nak tengok TV, boleh lagi kita nak menyumbang, boleh lagi kita nak perhabis kerja, kita ada saja kan kita. Baik, itu kita dah sebut tentang seruan azan sampai yang kelima, hayya 'alas salah, mari mengajak kepada solat, hayya 'ala falah, mari mengajak kepada kejayaan. Kemudian la ilaha illallah, kita nafikan makhluk ini bahawa Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak disembah. Baik, masuk bab yang kedua, dan kita dah sebut berkenaan dengan doa selepas azan. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas azan kita jawab surat azan. Sunnah jawab surat azan seperti mana kita dengar surat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah sampai hayya 'alas salat kita nantikan dengan la haula wala quwwata illa billahil azim. Sekiranya subuh kita sadaqta wa baridta, as-salatu khairu minan naum, kita jawab dengan sadaqta wa baridta, benarlah kata kamu dan segala kebaikan untuk kamu. Kita kata pada muazzin, doa kepada orang yang azan. Untung kalau siapa-siapa kata bangun subuh awal berebut untuk solat, untuk azan subuh.
Sebab apa? Kalau orang yang faham, dia tahu ada orang akan doa kepada dia. Solat kita, baru kita. Baik. Kemudian selepas azan kita berdoa kepada Allah, Allahumma rabbaha hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatan wa fadilah wasyarafa wad darajatan 'aliyatan wa rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Di dalam doa tersebut yang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berdoa kepada Allah supaya diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqam mahmud, maqam yang terpuji. Kita dengar di radio, ya Allah apa berikan Nabi Muhammad maqam yang terpuji. Mari dan Allah saya kita dengar terjemahannya. Maqam mahmud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Aku harapkan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku harapkan maqam mahmud itu maqam yang wasilah fadilah itu merupakan satu tempat itu hanya untuk seorang saja Allah Ta'ala sediakan. Nabi Muhammad kata, aku harapkan akulah tempat itu. Kita doa pada Rasulullah, ulama bahas sebenarnya, adakah dengan kita berdoa ataupun kita tak berdoa memberi kesan kepada Muhammad? Tak beri kesan. Sebab apa yang Allah Ta'ala janji, Allah Ta'ala akan tunaikan. Jadi apa yang signifikannya, apa beruntungnya kita berdoa kepada Nabi Muhammad, apa beruntung kita berselawat kepada Nabi. Lebih kurang macam itulah, banyak daripada kita doa kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ni maksum lah. Nabi Muhammad ni confirm masuk syurga. Dan tu pasti kau pergi doa. Terkait dengan ini kita jawab siap-siap. Kita berdoa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat seumpamanya seperti juga selawat salam semua itu tak beri kesan kepada Nabi Muhammad, tapi dia beri kesan kepada kita. Dia bagi kesan kepada kita. Nabi Muhammad tak rugi pun. Sebab tu bukan kata beruntungnya kita sebab ada Nabi Muhammad. Bila kita sebut Nabi Muhammad, kita selawat, kita dapat balik kita.